Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihabdihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah, para pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini, Khamis 19 Ramadan 1443 bersamaan dengan 21 bulan 4 2022. Syukur kita kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran dan tadabbur beberapa ayat yang dipilih. Kita sudah sampai ke surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura, surah yang ke-42, surah yang ke-42 dari 114 surah. Berada dalam juzuk yang ke-25. Juzuk yang ke-25. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah Azza wa Jalla sekali lagi kerana kitab yang kita baca ni, kitab Al-Muharrar, dapat kita beli. Walaupun secara alamiah dipanggil PDF, tapi kita baca tu senanglah. Rujukan dia, petikan daripada tafsir mana kita boleh sebut. Beberapa surah yang baru ni sepi daripada sebut nama-nama kitab, sebab bila kita baca dalam internet tu dia tak keluar, dia punya rujukan. Ada, mungkin dengan komputer boleh baca, dengan telefon tak boleh. Jadi alhamdulillah dengan ada PDF ni kita boleh sebut semula kepada para jemaah nama-nama kitab yang kita petik daripada tafsir-tafsir dan juga tadabbur yang kita petik ini, alhamdulillah, dan juga takhrij hadis lebih lengkap, insya-Allah. Adapun beberapa surah yang kemudian ni macam Fussilat, yang ada 2-3 surah belakang ni, kalau tak ada nama kita sebut, itu maknanya itu tidak dapat disebut sebab tak keluar di sini. Dia keluar di komputer, di lain-lain tempat. Wallahu alam. Itu maklumat kepada para pencatat. Ada yang bertanya, kenapa tak sebut nama kitab? Bukan nak berkata nak sebut, payah nak sebut. Jadi alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla dapat kitab kita ni beli daripada kedai dia di Riyadh, Ad-Durar As-Saniyah. Nama tafsir ni Al-Muharrar. Tapi ana tak ambil semua, kita ambil yang sesuai dengan iklim ataupun suasana semasa dan juga sesuai dengan tempat kita. Jadi kalau orang baca kitab tu dah banyak lagi ni, kata saya tak boleh ambil semua. Kita kena modify mengikut kesesuaian masa dan tempat. Alhamdulillah, itu dia panggil fiqhul waqi'. Fiqh reality. Bila kita nak bercakap satu benda, jangan duk bercakap benda yang tak kena dengan semasa. Baik, dalam permulaan kitab ini kita akan mula dengan baca ayat. Kemudian kita pergi kepada muqaddimah surah Asy-Syura, pengenalan nama surah, ayat dia dan objektif surah serta isi kandungannya, intisari dia. Kemudian kita akan pergi kepada huraian ayat 1 hingga 6. Tuan-tuan jangan bimbang, Hamim itu satu dah, Ain Sin Qaf dua ayat dah situ tu. Jadi maknanya pendek sangatlah. Iaitu Allah Ta'ala cerita tentang Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam telah mendapat wahyu dari Allah, dan juga bagaimana makhluk-makhluk yang besar ini mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita yang kerdil ni, kalau tak mau mengagungkan Allah, kita kata kitalah manusia yang rugi, manusia yang pelik, manusia yang kerugian. Kita tahu kita kecil, kita tak mau mengagungkan Allah yang maha agung, yang maha besar. Jadi kenapa kita sombong? Kenapa kita tak tunjuk kerah kepala sedangkan kita bukannya besar? Baik para jemaah sekalian, bagi jemaah yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1053
Kita baca ayat, kemudian kita pergi ke huraian 1052. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ain sin qaf. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. Baik para pelajar sekalian, sebelum kita pergi ke huraian ayat, lebih dulu kita undur ke belakang. Iaitulah muka surat 1052, surah Asy-Syura. Dia panggil surah Asy-Syura. Tengok kitab kita. Surah ini dalam pimpinan Ar-Rahman. Surah ini diturunkan di Makkah. Dia panggil surah Makkiyatun. Wa hukiyal ijma'u ala dhalik. Ramai ulama tafsir seperti Fairuz Abadi, Ibnu Atiyah, dia kata hazi surah makkiyatun bi ijma' min aktsaril mufassirin. Kebanyakan majoriti ulama tafsir yang sepakat mengatakan surah ini makkiyatun. Surah ini makkiyah. Mengandungi 53 ayat. Tanda dia mengandungi 53 ayat. Dinamakan surah Asy-Syura. Nama dia surah Asy-Syura. Asy-Syura makna mesyuarat. Kerana pada ayat 38 nanti ada diterangkan bahawa di antara sifat-sifat orang-orang yang beriman yang terpuji dan diredai oleh Allah Ta'ala ialah amalan mereka bermusyawarah sesama sendiri apabila mereka hendak menjalankan sesuatu urusan. Ini kita kena belajar ni para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, kita kena belajar ilmu musyawarah. Jangan diktator segala benda kita putus orang kita tanpa musyawarah, tanpa bertanya khabar, seolah-olah apa yang kita buat itu yang tepat, yang betul. Orang lain itu tak ada idea, tak ada pandangan, kita kata itu rugi. Jadi kita kena belajar. Dalam surah ini Syura, kata di para ulama, lam yarid fi dzalika nassun sharih. Tak ada nas sharih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut nama ini. Tak sebut. Wa innama, tetapi masyhur dengan nama ini. Ambil daripada ayat 38 tadi. Ambil daripada ayat 38. Mana itu di antara sebab dianya. Dan yang kedua, nama yang kedua. Surah ini nama dia Hamim Ain Sin Qaf. Macam surah lepas kan, surah Fussilat dia nama dia Hamim Sajadah. Yang ni dia panggil Hamim Ain Sin Qaf. Ada juga yang menamakan surah ini. Sebab dia satu je yang ada nama macam dia. Untuk maklumat para jemaah sekalian, dalam Quran yang ada 7 Hamim.
Tanda. Dalam Quran ada 7 surah yang dimula dengan Hamim. Tanda dia. Semua dia surah ini Makkiyah, iaitu bermula dengan surah Ghafir, Fussilat, baru ni Fussilat, Asy-Syura, Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jasiyah, Al-Ahqaf. 7 surah ini dia panggil Hawamim As-Sab'ah. Surah yang dimula dengan huruf Hamim. Jadi ada 7 surah. Jadi setiap Hamim itu dia ada pembezaan dia. Baru ni Hamim As-Sajdah. Ia ni Hamim Ain Sin Qaf. Maknanya ada 2 nama situ, tapi nama masyhur dia Asy-Syura. Itu nama masyhur. Intisari kandungan. Pada awal surah ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kebenaran wahyu Al-Quranul Karim dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menyatakan bahawa apa yang diwahyukan kepada baginda mengenai perkara-perkara asas dalam Islam seperti perkara tauhid, kebangkitan semula, hari kiamat dan balasan amal adalah sama seperti yang telah diwahyukan kepada rasul-rasul yang terdahulu daripadanya. Maknanya agama ini asas dia sama ya. Semua Nabi ajak sembah Allah, bagi tahu akan bangkit semula, bagi tahu hari kiamat, ada syurga, ada neraka. Ini sama dia punya ada. Cuma berbeza dari sudut beberapa perundangan itu berbeza. Kalau solat berapa waktu? Bila waktu dia? Itu perbezaan. Berapa rakaat? Kemudian ditegaskan bahawa jika Allah Ta'ala menghendaki, tentulah ia menjadikan umat manusia seluruhnya sebagai satu umat yang bersatu dalam agama Allah yang satu. Akan tetapi Allah Ta'ala tidak merancang demikian. Bahkan Allah akan memasukkan sesiapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya menurut peraturan yang telah ditetapkan, dan orang-orang yang zalim terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan syirik atau yang rendahnya dengan perbuatan maksiat, tidak ada bagi mereka sesiapa pun yang dapat memberi perlindungan atau pertolongan. Mana puak kafir, tak ada penolong, tak ada pelindung di akhirat esok. Setelah itu, lalu diperintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menyampaikan kepada umatnya bahawa apa jua perkara agama yang mereka berselisihan padanya, maka hukum pemutusnya terserah kepada Allah. Mana kembali kepada Quran, pada sunnah. Sebagaimana yang diterangkan satu persatu dalam Al-Quran Karim dan dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditegaskan bahawa agama yang diredai oleh Allah Ta'ala bagi umat manusia seluruhnya ialah agama Islam, agama tauhid dan taat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang terdahulu daripadanya alaihimus salatu wassalam. Lalu diperintahkan supaya orang-orang yang beriman menegakkan pendirian agama yang berdasarkan rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman, serta dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Selepas itu, diterangkan bahawa sesiapa yang menghendaki dengan amal usahanya mendapat faedah di akhirat, maka Allah Ta'ala akan memberinya mendapat tambahan pada faedah yang dikehendakinya itu, dan sebaliknya sesiapa yang menghendaki dengan amal usahanya kebaikan di dunia semata-mata, maka Allah Ta'ala akan berikan kepadanya dari kebaikan dunia itu sekadar yang Allah tentukan. Dan ia, orang itu, tidak akan beroleh sesuatu bahagian pun di akhirat kelak, rugi saja-saja. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan bahawa apa-apa jua yang menimpa manusia dari sesuatu kesusahan atau bala bencana, maka itu adalah disebabkan apa yang mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan yang salah dan berdosa. Dalam pada itu, Allah memaafkan sebahagian besar dari dosa-dosa mereka. Setelah itu diterangkan, jika sesiapa hendak membalas
maka balasan sesuatu kejahatan ialah kejahatan yang bersamaan dengannya, satu persatu. Dalam pada itu, siapa memaafkan kejahatan orang dan berbuat baik kepadanya, maka pahalanya tetap dijamin oleh Allah dengan diberi balasan yang sebaik-baiknya. Ini dalam muqaddimah intisari pimpinan Ar-Rahman. Sekarang ini kita masuk ke maqasidus surah dari kitab Al-Muharrar. Di antara objektif surah ini, yang pertama, bayanul adillah ala wahdaniyatillahi ta'ala wa qudratihi. Nak menyatakan dalil di atas keesaan Allah Ta'ala dan kekuasaan Allah. Dalil menyatakan keesaan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dua, isbatu, nak mengisbatkan bahawa Quran ini wahyu dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun objektif tajuk dalam surah ini ada banyak tajuk. Kita letak nombor pula. Tadi tak ada nombor. Yang pertama, menyatakan bahawa Al-Quran itu wahyu dari Allah. Allah Ta'ala wahyukan kepada nabinya sebagaimana Allah Ta'ala wahyukan kepada para nabi yang terdahulu. Dua, ayat ini menceritakan kepada kita sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah, kudrat Allah, dan betapa luasnya kerajaan Allah. Allah berkuasa untuk jadikan manusia ni satu, tak berkelahi, tak bala. Rupa apa sama ya. Kalau hitam-hitam belaka, kalau putih-putih semua. Tapi Tuhan tak buat. Yang ketiga, mengingkari pegangan orang musyrikin dengan menyatakan beberapa dalil yang menunjukkan kepada batalnya perbuatan syirik mereka. Yang keempat, arahan supaya kembalikan semua urusan kepada kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita berselisih pandangan. Selisih pandangan, kembali kepada kitab Allah. Jangan duk kerah kepala nak mempertahankan benda-benda yang tak ada dalil. Yang kelima, taqrir wahdatir risalah. Menetapkan, memperakui bahawa semua ajaran Rasul sama. Sama ya. Semuanya kepada tauhid, kepada Allah Azza wa Jalla. Dan berlakunya perbalahan di kalangan manusia kembali kepada kejahatan dia ataupun kepada sikap mereka yang mengikut hawa nafsu yang tidak ikut wahyu. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam supaya berdakwah dan beristiqamah serta membatalkan hujah-hujah penentang dengan memberi amaran kepada mereka dengan janji-janji seksa yang cukup dahsyat. Ini kerja pendakwah, mesti bekerja untuk membatalkan hujah-hujah yang dibawa oleh para penentang Islam. Yang ketujuh, menyebut tentang kiamat sudah hampir. Dan sikap orang kafir dan juga orang mukmin tentang kiamat. Kita orang mukmin kita percaya, orang kafir kata apa kiamat tak ada. Kemudian Allah nyatakan keadaan dua kumpulan itu di akhirat esok. Yang ke-8, Allah SWT sebut beberapa syubhah. Syubhah ni perkara-perkara provokasi yang menimbulkan keraguan yang dibuat oleh puak-puak kafir dan bagaimana hujah kita untuk menolak hujah mereka itu. Yang ke-9, Allah Ta'ala sebut beberapa tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla dan nikmat-nikmatnya ke atas makhluknya. Di antaranya Allah Ta'ala terima taubat orang yang bersalah bila dia taubat. Allah memaafkan kesalahan mereka. Allah menurunkan hujan untuk kegunaan mereka. Dan juga hayawan-hayawan. Semua itu Allah SWT berikan kepada manusia. Termasuklah juga lautan, sama ada barang-barang dalam laut yang boleh dimakan,
ataupun penggunaan kapal-kapal yang berlayar di atas lautan. Semua itu untuk kemudahan manusia. Kita kata alhamdulillah. Yang ke-10, menjelaskan beberapa sifat orang mukmin yang bersadiqin. Orang mukmin yang benar, ini sifat dia. InsyaAllah kita akan belajar nanti, dan kita berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang-orang mukmin yang sadiqin, yang benar dengan imannya. Yang ke-11, menyatakan keadaan buruk yang akan menimpa puak-puak kafir dan zalim pada hari kiamat. Yang ke-12, arahan supaya akur dan patuh menerima arahan Allah Azza wa Jalla serta tunduk kepada segala hukuman Allah. Yang ke-13, menenangkan Nabi SAW bahawa Allah Ta'ala akan balas semua perbuatan jahat puak-puak yang mendustakan Nabi. Kerja Nabi hanya menyampaikan, siapa dia menentang, Allah kata aku akan balas mereka. 14, mendedahkan sebahagian daripada tabiat manusia ketika senang dan juga ketika susah. 15, Allah Ta'ala sebut kerajaan di langit dan bumi adalah milik Allah. Milik Allah. Maka Allah Ta'ala anugerahkan nikmat-nikmat kesenangan itu kepada siapa yang dikehendakinya di kalangan hamba-hamba dia. Yang ke-16, menyatakan cara turunnya wahyu ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-17, khutimatis surah. Allah Ta'ala tutup surah ini dengan menyatakan nikmat Allah Ta'ala ke atas Rasulnya dengan menurunkan wahyu dan menjelaskan semua perkara itu kembali kepada Allah. Kita yang hidup ni akan mati, yang mati akan dihisab. Selepas hisab, kembalilah kita ke tempat masing-masing. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kita ini semua dari kalangan orang yang layak ke syurga dan dibebaskan dari neraka. Allahumma ja'alna fi hadzal syahril karim. Ya Allah, jadikan kami, dua ibu bapa kami, keluarga kami pada bulan yang mulia ini termasuk di kalangan orang yang disenaraikan senarai bebas dari neraka. Bukan bebas mana kita masuk neraka, tidak. Mana bebas ni orang yang tidak disentuh oleh api neraka. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Tamatlah kita punya muqaddimah. Sekarang ni kita pergi kepada ayat. Ayat kita ni seperti biasalah. Tengok ayat yang 1 dan ayat 2 sekali dah situ. Surah Asy-Syura, surah yang ke-42 diturunkan di Makkah, 53 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Hamim. Ain sin qaf. Ini dia panggil, dalam bahasa dia panggil huruf al-muqatta'ah. Huruf al-muqatta'ah mana huruf yang dibaca satu-satu walaupun dia bersambung. Cuma kenapa pelik sikit di sini? Biasanya satu ayat je. Kenapa di sini jadi dua ayat? Hamim satu, Ain Sin Qaf 2 ayat. Tunggu dalam ulasan fawaid, dalam faedah nanti insya-Allah kita hurai di sana. Jadi huruf al-muqatta'ah ni telah kita bincang panjang. Dia ni menjadi salah satu daripada mukjizat Al-Quran. Dia tak ada makna khas. Sebab itulah ulama tafsir yang selesai dia kata apa? Allahu a'lamu bi muradihi. Allah Ta'ala yang tahu maksud dia. Puak-puak tafsir isyari, tafsir batini, dia korek macam-macam lah. Kita kata tak payah korek-korek. Cukuplah kita ikut tafsir salaf yang mengatakan Allah Ta'ala yang mengetahui apa dia maksud. Yang pentingnya dia panggil al-huruful muqatta'ah. Huruf-huruf ini, huruf yang dibaca satu-satu walaupun dia ditulis bersambung untuk nak mencabar puak-puak kafir. Mencabar puak-puak kafir.
Huruf ni memang huruf kamu guna. Tapi kamu tak pandai nak buat. Orang lain nak buat tak boleh. Quran je jadi macam ni, boleh kita buat. Kita kata alhamdulillah, itu dipanggil i'jazul Quran. Tulis pelajar. I'jazul Quran. Makna Quran itu melemahkan orang lain nak ikut. Satu lagi mukjizat, dia ada beza. Kalau kata mukjizat, makna benda yang mencari ada luar daripada kotak pemikiran biasa. Itu dia panggil mukjizat. Yang kedua, i'jaz, maknanya Quran ini melemahkan orang lain nak tiru dia. I'jazul Quran. Boleh faham itu? Di antara i'jaz dengan mukjizat. Mari kita pergi pada ayat yang ketiga. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablik. Sebagaimana yang terkandung dalam surah ini dan surah-surah yang lain. Tengok nota di bawah dia kata, yakni perkara yang berhubung dengan tauhid, kerasulan, kebangkitan hidup semula, al-ba'ts, dan budi pekerti yang mulia. Jadi Al-Quran itu ya yang sebut. Dia ada cerita tentang tauhid, cerita tentang akhlak, cerita perangai buruk orang dulu, kebinasaan golongan yang kerah kepala, dan juga tentang kerasulan, tentang akhlak yang mulia. Itu Al-Quran. Diwahyukan kepadamu, yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika, diwahyukan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada rasul-rasul yang terdahulu daripadamu. Apa dia? Allahul Azizul Hakim, oleh Allah yang Maha berkuasa. Al-Aziz makna yang gagah perkasa, Al-Hakim lagi bijaksana. Di ayat ini para pelajar sekalian, kita kena faham bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan wahyu itu kepada nabi-nabi alaihimussalatu wassalam, iaitulah Allah Al-Aziz yang gagah perkasa, Al-Hakim yang bijaksana. Jadi kita kena yakinlah bahawa semua yang terkandung dalam Quran, hukum hakam dia diturunkan oleh Allah Al-Hakim yang bijaksana. Mana yang kata, Quran ni tak sesuai zaman kita ni. Mana siapa dia kata Quran tak sesuai dilaksana zaman kita ni, seolah-olah orang ni telah mempertikaikan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Macam Tuhan buat ni tak apa kemah lah. Kena pindah akta-akta ni. Macam ahli parlimen, duk pindah akta 2-3 kali setahun, pindah akta tu akta ni. Lah, kita kena letak yakin bahawa Allah yang menurunkan Al-Quran yang sifatnya Al-Aziz, gagah perkasa. Siapa dilawan? Boleh pedah. Al-Hakim yang bijaksana, menjadikan kita ini yakin dan percaya bahawa semua yang Allah Ta'ala turunkan itu adalah dengan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Maka kita yakin dan kita terima dengan tenang dan hati yang terbuka. Habis orang duk pertikai ni, undang-undang Islam ni hudud ni zalim lah. Undang-undang Islam ni lapuk, Dracula. Undang-undang faraid ni tidak memberi hak yang baik kepada isteri dan anak-anak. Kita kata bercakap, biar berpijak di alam nyata, kamu jangan komen faraid yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau tak pandai faraid, pergi belajar, kemudian cari di sebalik hukum itu hikmah. Kenapa disyariatkan sedemikian. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat yang keempat. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal aliyyul azim. Dialah yang mempunyai. Dia itu mana Allah? Allah lahu, ai bagi Allah. Bagi Allah lah yang mempunyai dan menguasai segala yang ada di langit dan yang ada di bumi.
dan dialah yang tertinggi keadaannya, lagi maha besar kekuasaannya. Jadi Allah Ta'ala dah sebut munasabatul ayat ini setelah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut kepada kita tentang Allah yang turunkan wahyu kepada Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam, maka Allah nyatakan pada ayat ini bahawa milik dia langit dengan bumi ni. Jangan siapa-siapa pandai-pandai nak nunjuk pandai, kata orang. Jangan siapa ada yang nak nunjuk pandai, aku lebih bijak buat undang-undang daripada Allah Azza wa Jalla, maka itu dia panggil otak sekular. Ini otak yang tidak betul mengikut perundangan Islam. Jadi semua makhluk ini duduk di bawah perintah Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Allah Ta'ala sebut sifat dia wa huwal aliyyu. Wa huwal aliyyu, Allah Ta'ala yang maha tinggi, dan al-azim, yang maha agung. Maka kita kena aku dan tunduk kepada peraturan Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat yang kelima. Takadus samawatu yatafattarna min fawqihin. Alam langit nyaris-nyaris pecah dari pihak atasnya. Sebab apa? Ulama tafsir nyata di sini ada dua sebab. Tulis. Yang pertama dalam tafsir pimpinan ini adalah kurungan tu. Yang pertama kerana ngeri dan takut kepada kemurkaan Allah terhadap penduduk bumi yang lupakan kebesaran Allah hingga menyeleweng dari jalan yang benar. Tengok, jadi jalan yang benar dia seleweng, maka hampir bumi ini terbelah. Maaf, langit hampir runtuh, pecah langit dengan sebab itu. Tengok huraian dia dari ayat 90, 91 dan 92 surah Maryam. Tengok dalam tafsir kita kata apa. Kata di para ulama tafsir, seperti Ibnu Ashur dan lain-lain, dia kata kenapa langit nak terbelah tu, nak pecah langit tu sebab apa? Yang pertama ta'ziman, kerana mengagungkan dan sangat takut dia kepada Allah Azza wa Jalla. Sangat takut dia kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana ayat yatafattarna min fawqihinna. Maknanya terlalu dia takut kepada keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla yang menyebabkan langit itu hampir pecah kerana terlalu takut. Satu lagi huraian dia. Dia kata apa sebabnya? Sebab geram dia. Kepada apa? Kepada perbuatan orang-orang kafir yang mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Ini kata Ibnu Ashur dalam tafsir dia kata yushiku an in hunna tafattarna, makna hampirlah langit terbelah, bumi ini runtuh langit-langit, jatuh di atas bumi. Sebab apa? Sebab perbuatan syirik makhluk terhadap Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan tanda sebagaimana dalam surah Maryam, surah Maryam ayat 88 sehingga ayat 90. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Puak-puak kafir kata Allah tu ada anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Kamu telah bawa satu tuduhan yang jahat. Takadus samawati yatafattarna min. Hampir langit runtuh kerana perkataan jahat itu. Wa tanshaqqul ard, bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan bukit gunung ganang hancur. An da'u lirrahmani walada, bila dia kata Tuhan tu ada anak. Ni kita ni bimbang ni, hujung-hujung tahun mari duk main happy Christmas, duk main ucap selamat hari Natal, hari apa ni? Hari apa tu? Bukankah hari mengakui bahawa puak-puak Kristian kata Tuhan ada anak? Jangan suka-suka. Sebab itulah ulama kata khilaf boleh nak ucap tu. Khilaf.
Tapi apa keperluan kita nak mengucap? Adakah kita bergembira dengan kumpulan yang mengatakan Tuhan ada anak? La. Bumi nak terbelah. Bukit bukau gunung ganang nak hancur. Langit pecah. Anda'u lirrahmani walada, dengan sebab mereka mengatakan Tuhan ada anak. Tiba-tiba kita happy. Dia main topi merah juga. Pasal lampu lilak-lilak juga. Gantung pokok Krismas. Buat apa kita? Hati-hati kita dengan akidah. Jadi di sini maknanya kata di sebahagian ulama ni seperti Ibnu Ashur, dia kata apa? Pandangan yang kedua, takadus samatu yatafattarna, langit itu pecah dengan sebab perkataan jahat puak-puak musyrikin terhadap Allah Azza wa Jalla. Ataupun mereka hampir terbelah kerana terlalu takut kepada keagungan Allah Azza wa Jalla. Kita kata alhamdulillah, dua-dua itu ada perbincangan panjang. Al-Syekh Al-Syanqiti dalam Adwa'ul Bayan membahas panjang tajuk ini. Kita kata memadailah dengan apa yang telah saya sebut tentang ayat takadus samawati yatafattarna min fawqihinna. Allahu akbar. Tanda surah Maryam 88 sehingga 92. Anda'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhiza walada. Tidak layak bagi Allah Taala ada anak. Buat apa? Tuan-tuan dan puan-puan, kita ada anak ni sebab kita bimbang hidup kita ni nanti kalau tak ada aku tua, siapa nak jaga aku? Kita duduk seorang sunyi atas dunia. Jadi Allah Ta'ala tak perlu pada makhluk. Tak perlu kepada syari, tak perlu pada sekutu, tak perlu pada bini, tak perlu pada anak. Jadi tiba-tiba ada makhluk kata Tuhan ada anak. Kita pun bergembira sekali dengan dia. Hati-hati tuan-tuan, jangan bergembira dengan kumpulan yang mendakwa Tuhan ada anak. Jangan. Baik. Itu satu. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Dan para malaikat. Para malaikat bertasbih dengan memuji Tuhannya serta memohon ampun bagi makhluk-makhluk yang ada di bumi. Tengok nota di bawah, yakni yang beriman, yang bertaubat, yang menjalani jalan Tuhan. Penjelasan dia lihat ayat 7 surah Al-Mu'min yang lepas. Dia undur balik ke belakang. Jadi malaikat ni kerja dia yang pertama bertasbih, memuji Allah Azza wa Jalla daripada perkara yang tidak layak bagi Allah, dan mereka mensifatkan Allah Ta'ala dengan sifat yang sempurna, mahabbatan lahu wa ta'ziman, kerana sayang kepada Allah dan kerana mengagungkan Allah Azza wa Jalla, kerana mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Maka di sini peranan para malaikat kerja dianya bertasbih, memuji Allah Azza wa Jalla dan juga meminta ampun kepada penduduk bumi. Timbul lagi soalan, orang tanya, dia kata macam mana malaikat ampun pada bumi? Yastaghfiruna liman fil ardi, sedangkan dalam bumi itu ada kafir, ada munafik, ada golongan-golongan yang tak betul. Tengok nota di bawah ni telah menjelaskan bahawa yang mereka minta ampun itu kepada orang yang beriman, orang yang mukmin, orang yang soleh, orang yang baik-baik. Jadi liman fil ardi ay minal mu'minin, dari kalangan orang mukmin. Belum Ramadan dulu ana dah buat satu kuliah, tajuk dia 12 golongan yang layak, yang berhak menerima doa malaikat. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buka balik dalam YouTube Halaqah Abu Anas Madani, cari 12 golongan yang mendapat doa daripada malaikat. Mudah-mudahan kita dapat semua 12 ataupun 10, tapi biar boleh banyak, jangan boleh sikit. Alhamdulillah. Jelas dari itu, yastaghfiruna liman fil ardi, bagi di kalangan orang yang mukmin, orang yang beriman, bukan semua orang. Dalam hadis, tulis hadis menarik ni tuan-tuan.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallah alladhi shalla fi. Malaikat salah satu daripada orang yang mendapat doa malaikat ini iaitulah orang yang duduk di tempat solat dia di mana dia semaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita solat subuh pagi ni. Lepas solat kita duduk di mana? Duduk di tempat kita semaya. Kalau tengok literal dia punya zahir ayat ini, tak boleh gerak daripada tempat semaya. Maya sini, duduk situ. Ada juga ulama menafsirkan selagi duduk dalam masjid. Di mana tempat kita solat dalam masjid, kita duduk dalam masjid walaupun kita bangun pergi cari tiar kalau contohnya, masih lagi berpeluang mendapat doa malaikat. Tapi yang betul-betul solidnya, jangan gerak. Di mana kita nak duduk, kita nak kuliah ni, kita mengaji mana, kita letak situ selalu. Quran kita, alat-alat pengajian kita letak situ, jangan bergerak. Yang ni confirm 100%. Yang bergerak tu ada huraian ulama kata masih boleh. Kita kata insya-Allah yang kedua tu lebih luas. Selagi duduk tempat solat dia allazi shalla fi. Allazi shalla fi, yang tempat dia solat situ. Ada kata tempat solat tu masjid. Tapi kalau keluar, maya sini, dia duduk luar kaki lima. Wallahu alam. Waktu kena tanya malaikat boleh doa ke tidak. Malam yuhdis, selama dia tidak berhadas. Kena jaga wuduk tu. Taqul, malaikat kata apa? Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampunkan orang ni, ya Allah berikanlah rahmat pada orang ni. Ni hak duduk di masjid ni, hang tak lari keluar ni, Allah Taala malaikat doa kita ni. Selagi tak balik, malaikat doa. Besar ke kecil? Nya kata kecil boleh. Doa malaikat ni main-main. Doa malaikat doa mustajab. Malaikat tak ada dosa. Hadis ni rawahul Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Tengok ayat kita. Tak habis duduk syarah gini panjang ni. Ala innallaha huwal ghafurur rahim. Dialah yakni Allah yang amat pengampun. Ingatlah sesungguhnya Allah dialah yang amat pengampun lagi amat mengasihani. Itu sifat Allah Ta'ala. Al-Maghfirah, mengampun dosa-dosa hamba dia. Besarnya rahmat dia kepada hamba dia. Jadi kita haraplah rahmat Allah Ta'ala yang sangat besar ini. Baik, kita pergi pada ayat yang terakhir dalam perbincangan kita ni. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. Dan sebaliknya orang-orang yang menjadikan selain dari Allah sebagai pelindung-pelindung, ambil jin, syaitan, jemalan ni, ambil tunggu kayu, batai kayu, pergi cari kubur-kubur Tok Wali sebagai pelindung. Berat dia. Yang disembah dan diharapkan pertolongannya. Jadi sangat-sangat. Allah sentiasa mengawasi tingkah laku mereka serta akan membalasnya. Dan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah penyampai, bukan menjadi wakil yang menguasai soal bawaan dan amalan mereka. Di sini Allah Ta'ala ringankan sikit bebanan Nabi. Allah kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang aku suruh sampai, dan bukan kerja kamu nak beri hidayah kepada orang. Banyak kali dah nak sebut, pelajar-pelajar boleh faham, dan insya-Allah hidayah tu ada dua. Dia panggil hidayah tu irsyad, hidayah bimbingan, itu kerja Nabi, disambung oleh sahabat dan tabi'in dan para ulama sampai ke hari kiamat. Satu lagi hidayah tu taufiq, hidayah memberi taufik orang terima dakwah ini, itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Kita tak boleh buat apa dah. Sebab itulah kita syarahlah, bacalah hadis, baca Quran, baca kelebihan, duk sah awal, bertolak nak penuh sah awal. Baca hadis bulan boleh berpuasa. Baca hadis kelebihan solat tarawih malam, lari tengah jalan juga. Nak kata apa? Itu kuasa hidayah di tangan Allah. Mereka ini akan menyesal apabila masuk dalam lubang kubur,
Ruginya aku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rak'atan khafifatan. 2 rakaat yang ringkas kamu solat sunat itu sangat disayangi oleh ahli kubur. Kalau dia boleh tebus dengan dunia yang dia ada, yang kita ada ini, lebih berharga bagi dia dengan 2 rakaat yang solat itu. Alhamdulillah. Tapi apa boleh buat? Bila kita nak tak masuk dia punya hidayah taufik, Allah tak buka, membacalah hadis 50 kali sehari pun hak tak masuk dalam kepala, lari juga di tengah jalan. Allahul musta'an. Baik para pelajar, kita pergi kepada mengutip 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini, ayat 1 sehingga ayat 6 dari surah Asy-Syura. Tulis faedah yang pertama. Faedah yang pertama, kita balik kepada ayat yang terawal. Hamim Ain Sin Qaf. Tengok, kenapa Hamim ada nombor 1? Ain Sin Qaf ada nombor. Kenapa tidak sama dengan surah lain? Surah Ar-Ra'di Alif Lam Mim Ra. Surah Al-A'raf Alif Lam Mim Sad. Dia sambung. Surah Maryam Kaf Ha Ya Ain Sad. Li'annama ba'dal mim, selepas daripada mim dari surah Ar-Ra'di dan surah Al-A'raf tadi, harfun wahid. Maknanya satu huruf je. Alif Lam Mim Ra. Alif Lam Mim Sad. Dia boleh sambung jadi satu huruf. Huruf dalam surah Maryam 2 huruf. Kaf Ha Ya Ain Sad. Dia ada 2 huruf lagi lepas pada tu. Maka dia kata munasabah, sambung terus lebih aula. Tapi dalam surah kita ni ada 3 huruf. Ada 3 huruf dia kata. Fa innahu salah satu huruf, mana dia jadi macam satu kalimah lain. Maka lebih aula dipisahkan dia. Itu satu pandangan. Ha Mim Ain Sin Qaf. Jadi Ain Sin Qaf tu satu komponen huruf lain. Dia payah nak masuk. Jadi elok dipisahkan. 1. Jawapan yang kedua, mengatakan bahawa kerana dia termasuk dalam huruf dalam surah 7 Hamim, Al-Hawamim As-Sab'ah. Tadi kita sebut 7 surah yang mula dengan Hamim. Jadi kalau kita sambung Hamim Ain Sin Qaf, dia jadi putus daripada grup Hamim. Ini satu. Fajarat majra nazairiha, maka dia ambil dengan surah-surah yang lain. Hamim itu mubtada, Ain Sin Qaf itu khabar. Maka dianggap dia ni 2 ayat. Sebab tu dia jadi 2 ayat. Nak kekalkan dengan Hawamin Sab'ah, jangan campur. Jawapan yang ketiga, itu ada lagi lah ayat kata, maka dia jadi 2 ayat, 2 ayat. Waqila ghairu zalik. Ada juga ulama lain kata ada lagi hak lain. Tengok perbahasan dalam tafsir Al-Baghawi. Kita kata wallahu alam, itulah rahsia kenapa Hamim 1 huruf, Ain Sin Qaf huruf ayat yang kedua. Dia tak sambung macam surah lain. Itu 2 jawapan yang telah disebut oleh para ulama, wallahu alam. Faedah yang kedua, menarik tu. Bila kita belajar ilmu tadabbur lagi ni, kita rasa nikmat, rasa boleh banyak benda yang jelas yang kita boleh belajar. Alhamdulillah. Yang kedua, kadzalika yuhi ilaika wa ila allazina min qablik Allahul Azizul Hakim. Demikianlah yang terkandung dalam surah ini dan surah yang lain. Dia wahyukan kepada kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para rasul-rasul yang terdahulu darimu oleh Allah yang Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Dalam ayat ini bayanu fadlihi ta'ala bi inzalil kutub. Allah Taala nyatakan kelebihannya menurunkan kitab-kitab dan mengutus rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam
bahawa Nabi kita ni, apa yang Nabi kita ajar, Nabi bawa bukanlah rekaan dia semata-mata, tapi semua Nabi, silsilah, mata rantai Nabi-Nabi daripada Adam, daripada Nuh sampai ke Nabi, sama ya ajaran dia, iaitulah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Yang peliknya puak Quraisy, dia tahu dia terima Ibrahim, tapi dia tak terima ajaran. Itu masalah. Dia tahu. Itu yang pertama jawapan. Dalam ayat ini juga Allah kata Al-Azizul Hakim, ay kamalu izzatihi, sempurna kemuliaan Allah Ta'ala dan sempurna hikmat Allah Azza wa Jalla. Nak menyatakan bahawa izzah, kemuliaan itu bagi Allah sempurna, tapi makhluk dia tidak sempurna. Ada mulia, tapi mulia yang terhad, dia panggil mulia yang terhad. Sebagaimana puak-puak munafik ni kata apa? Wa iza qila lahu taqillah. Bila kata hey munafik, mu takutlah ke Tuhan. Akhadhatul izzatu. Mereka bangga dengan dosa-dosa yang dia buat. Izzah tu, kemuliaan dia tu dengan benda yang dia tak ada manfaat, tak ada faedah dia buat. Ada katanya Al-Hakim, orang ni bijak, cendekiawan dia panggil. Tapi oleh kerana dia tidak beriman, maka cendekiawan dia setakat dunia dia je. Tak betul pun. Jadi di sini Allah Ta'ala kata Al-Azizul Hakim, Allah Ta'ala yang bersifat dengan kemuliaan, kegagahan, kekuatan, dan Al-Hakim yang bijaksana, yang menurunkan Al-Quran. Mana ayat ini sekali lagi nak menguatkan kepada kita supaya mu yakin dan percayalah Quran ini mari daripada Al-Aziz Al-Hakim. Kita berpindah kepada faedah yang ketiga. Takadus samawatu yatafattarna. Hampir langit terbelah, pecah langit. Ayat ini menunjukkan bahawa keagungan Allah Azza wa Jalla. Langit yang begitu kukuh, yang begitu kuat, yang begitu besar, hampir terbelah, pecah kerana takut kepada keagungan Allah Azza wa Jalla. Contoh kecil, Allah nak bagi contoh kecil kepada kita. Ketika Nabi Musa AS minta nak tengok Tuhan. Waktu dia munajat, dia kata, Nabi Musa minta nak tengok Allah Ta'ala. Tanda ni pelajar. Dalam suratul A'raf, ayat 143, Allah kata apa? Qala lan tarani. Musa, mu tak boleh tengok aku. Walakin inzur ilal jabal. Mu tengok bukit Tosena, gunung Tosena. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau bukit itu teguh, mu boleh tengok aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Sekali Allah Ta'ala tajalli kepada bukit, pom, pecah bukit. Wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa rebah pengsan. Itu dipanggil menunjukkan bahawa sebab itulah keagungan Allah Azza wa Jalla itu besar, langit hampir pecah kerana takut kepada Allah. Dan dalam surah lain Allah gambarkan dalam tulis. Dalam suratul Hasri ayat 21 Allah kata, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau aku turun Quran ke atas bukit, bukit pecah, bukit khusyuk, pecah kerana takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru. Ada bukit yang pecah, keluar air. Ada bukit yang pecah min khasyatillah, kerana takut kepada Allah Ta'ala. Kita ni bukit pecah, kita pergi buat 4 kelos situ. Dia panggil jadi gua. Padahal hanya bukit tu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Inilah panggil ilmu tadabbur. Marilah kita rasa, kita pergi melawat gunung, lepas ni kita tengok, bukit pecah kerana takut kepada Allah Ta'ala. Hasil daripada takut, keluarnya air. Nak rahmat kepada hamba Allah Azza wa Jalla. Baik, yang keempat. Laju sikit. Dia bila kita masuk dalam bahagian tadabbur ni kita rasa. Yang keempat, tengok sifat malaikat. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfirun. Wa yastaghfiruna liman fil ardi. Malaikat yusabbihuna, bertasbih
dengan memuji Tuhan. Tulis. Para ulama mengatakan ayat ini menyatakan fadilatul jam'i baina tasbih wa tahmid. Fadilah kita jamak di antara tasbih subhanallah subhanallah dan puji Allah Taala alhamdulillah alhamdulillah. Karena itu kita baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda hadis ni tuan-tuan ingat belaka dah. Dalam hadis Nabi kata kalimatani, dua kalimah yang ringan atas lidah, habibatan ila rahman, Allah disayang disukai oleh Allah. Siapa dia? Subhanallah. Kata semua subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-ahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Nabi kata apa? Dua kalimah ringan atas lidah, disayangi oleh Tuhan, disukai oleh Allah dan berat di atas timbangan. Kenapa kita tak mau kata? Tulis hadis ini dalam Bukhari. Hadis ini rawahu al-Bukhari wal lafzu lahu min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kalau eloknya kalau kita nak bertasbih, kita kekalkan dengan puji bersihkan Allah, tasbih dan puji Allah. Subhanallah wa bihamdi. Karena itulah bila tuan-tuan dan puan-puan nak beribadat, ambillah yang Nabi ajar. Hak Nabi tak ajar, pelik selalu. Ni sehari dua ni sibuk dengan duk ajar masyarakat supaya mengatik hu. Ambil mana? Hatu burhanak. Buat mari, sahabat mana mengatik berzikir hu lagu ni mana? Lafaz mufrad pun tidak disebut, tapi innaknya yusabbihuna subhanallah wa bihamdih. Ini dalam risalah kita ni, kita dah kempen tuan-tuan dan puan-puan, zikir 4 kalimah ni. Ahabbul kalam ilallah, di antara ucapan yang sangat disayangi oleh Allah Azza wa Jalla, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ambil zikir ni baca. Jangan tak baca tuan-tuan. Hak mana belum dapat zikir ni boleh minta dengan admin, minta hantar bagi zikir ni kepada kami, insya-Allah ada. Dalam ni ada, dalam kitab Perisai Muslim pun ada. Puas kempen dah kita ni. Nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali orang mari hak pelik habis pakat hu belaka. Bila kita bantah, orang ni pula dianggap penderhaka kerana membantah zikir yang muktabar. Muktabar dari mana? Mana dalilnya nak kata muktabar tu mari daripada mana? Kita ni muktabar mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mari daripada rekaan orang. Baiklah. Satu lagi dalam ayat yang sama, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Dia mula dengan tasbih. Tasbih dulu baru tahmid. Kenapa? Menarik ni. Lianna tasbih ibaratun an tazihillah. Sebab tasbih itu mensucikan Allah Azza wa Jalla daripada segala kekurangan. Itu tasbih. Kemudian tahmid, iaitulah sifat Allah Ta'ala yang sempurna, yang kita kena puji dia. Alhamdulillah, segala kepujian itu bagi Allah Azza wa Jalla. Mana kita bersih, kita puji. Jadi kata di para ulama, at-tasbih muqaddam ala tahmid, dari sudut susunan dia. Tapi tak ada masalah. Nabi sebut dalam hadis yang 4 perkara tadi, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Nabi kata tak ada masalah, mu nak mula yang mana dulu. Bi ayyihinna bada'tum, tidak labas. Mana kita mula yang mana dulu? Kita kata hari ni saya nak mula dengan Allahu akbar dulu. Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, boleh. Tapi kalau ikut tertib, lagi comel. Alhamdulillah. Zikir hu tu gak tu orang duk ajar, itulah yang pelik tu. Baiklah, yang terakhir, yang kelima, di akhir ayat kita ni, Allahu hafizun alaihim wa ma anta alaihim biwakil. Allah Ta'ala mengawasi semua pergerakan mereka, kerja Muhammad menyampaikan saja. Jadi ayat ini bayan menjelaskan umum luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla. Sebab itu hafizun alaihim, Allah Ta'ala tahu semua apa yang kamu buat, yang kecil yang besar, dalam cerah ke dalam gelap, semuanya di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Wa ma anta alim biwakil, bukan kerja Nabi wakil. Dia kata menjadi wakil yang menguasai bawaan amal mereka. Di sini kata di para ulama,
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam basharun, dia manusia, dilantik oleh Allah Taala untuk menyampaikan, tapi bukan satu keberatan bagi Nabi untuk nak mengawal semua apa yang dibuat oleh manusia. Jangan salah faham pula, kalau macam ni tak ikut amar ma'ruf nahi munkar. Tidak. Amar ma'ruf nahi munkar kita dah laksanakan tugas, tapi orang tak ikut juga, Tuhan tak mempersalahkan kita setelah kita melaksanakan tugas. Jadi alhamdulillah Nabi sallallahu telah melaksanakan tugas. Di akhir hayat Nabi, dalam khutbatul wada di Arafah, bila Nabi kita menyampaikan beberapa wasiat, Nabi kata, ala hal ballaghtu, hei sahabat semua, adakah aku dah menyampaikan? Sahabat-sahabat jawab, bala ya Rasulullah. Allahumma fashhad. Nabi kata, ya Allah, saksikanlah aku telah menyampaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita para pendakwah, biarlah kita sampai kepada masyarakat, ini ajaran Nabi, ini sunnah Nabi. Tuan-tuan nak cari orang lain juga, terpulanglah, kerja kita telah selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik kepada kita untuk beramal dengan sunnah Nabi SAW, tinggalkan perkara-perkara rekaan-rekaan yang tidak ada dalam sunnah, dan Allah Ta'ala beri kepada kita pahala menyampaikan kepada masyarakat, dan Allah Ta'ala tidak akan ambil tindakan kepada kita kerana kecuaian-kecuaian yang kelemahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.